Etisme. Etisme bukan satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan etisme bertentangan dengan teisme yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman-zaman kuno, contohnya pada zaman jahiliah, tetapi hanya pada abad ke-19, etisme membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafi kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Tokoh-tokoh etisme yang terkenal ialah Friedrich pada tahun 1844 dan juga Karl Marx pada tahun 1818. Pandangan Al-Quran tentang etis dalam surah Al-Baqarah ayat 256 bermaksud, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya ia adalah jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-77. Janganlah kamu melampau dalam agama. Kamu adalah tidak benar dan benar-benar sesat. Faktor-faktor kemunculan etisme. Kemunculan etisme merupakan satu fenomena sosial yang berlaku di masyarakat moden. Faktor-faktor kemunculannya adalah seperti perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi waktu genting dalam kehidupan. Pengetahuan dalam sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu pemboleh ubah yang akan berubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi, masyarakat ini menyanjung nilai pembaharuan dan mengkaji nilai lama. Dengan anggapan agama satu pemboleh ubah dalam masyarakat, orang yang kuat berpegang agama akan dianggap sebagai konservatif, iaitu satu nilai negatif dalam masyarakat ini. Faktor moraliti. Etis percaya bahawa moral tidak perlu wujud daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan terhadap Tuhan dan syaitan. Perkembangan fahaman etis di Malaysia sangat berkembang di kalangan anak muda kerana mereka terlalu terikut dengan budaya-budaya barat yang semakin berkembang. Kumpulan etis yang dipanggil sebagai Etis Republic Kuala Lumpur ini telah dijumpai pada 3 Ogos 2017 dan ia dari golongan anak-anak muda yang beragama Islam. Jumlah mereka juga semakin bertambah di Malaysia. Hal ini kerana mereka mendapat sokongan oleh pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia barat. Situasi ini berada di tahap yang membimbangkan, lagi-lagi di kalangan anak muda yang beragama Islam. Lebih daripada 5 laman web di Facebook yang menyebabkan fahaman etis ini tersebar secara meluas di Malaysia kerana pemahaman dan perhayatan ajaran Islam yang lemah, kurang didikan agama sejak kecil dan sikap ibu bapa yang mengabaikan didikan agama Islam dan menganggap ianya sekadar pendidikan formal. Selain itu, mereka mula rasa keinginan untuk bebas daripada terikat dengan agama untuk melakukan apa sahaja tanpa menimbulkan sebarang persoalan, isu-isu atau hukum. Malah, gaya hidup Islam yang jauh lebih bebas tanpa perlu mematuhi peraturan. Cara untuk mengatasi fahaman di Malaysia adalah kumpulan ini wajib disiasat untuk memastikan sama ada mereka ini orang Melayu yang dilahirkan beragama Islam oleh keluarga Islam atau sebaliknya, dan wajib untuk menjalani kaunseling supaya mereka bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Peranan media massa dan media elektronik juga perlu bagi memastikan fahaman ini tidak berleluasa di Malaysia. Kesimpulannya, tindakan kolektif antara agensi-agensi agama, para intelektual Islam dan badan agensi berkaitan dalam menangani gerakan etis di kalangan masyarakat dimulakan segera.
sistem perundangan Islam yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah juga perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani gerakan ini. Pihak kerajaan pula perlu memainkan peranan secara proaktif dan berhemah dalam menangani isu-isu yang timbul.